kantor mengurus watawatanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda penonton Wanita hari ini? Diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Farin, awak sihat? Alhamdulillah sihat. Nampak saya ceria ni. Nampak berwarna merah jambu. Sama seperti seluar awak. Warna tema Wanita hari ini. Ya. Okey. Dan di mana saja anda berada, kita nak ucapkan semoga anda semua dalam keadaan yang baik, sihat dan terima kasih kerana terus menjadikan kami Wanita hari ini siaran anda di tengah hari ini, Farin. Baik, ini adalah tarikh yang cukup cantik, 99. Tapi kalau kata 99 ni, orang kata jangan lupa untuk membeli belah dan sebagainya, berbagai promosi. Tapi kami di Wanita ini tak kira apa jua tarikhnya, setiap hari promosi kami adalah topik-topik menarik untuk paparan dan juga tatapan anda setiap jam 12 tengah hari. Dan seperti biasa, sebagai permulaan kita nak kongsikan juga kepada anda rangkuman terkini statistik kes positif COVID yang telah pun dilaporkan sehingga petang semalam. Dan kalau dapat kita saksikan, sebenarnya ada berita gembira juga, yang mana kalau kita dapat lihat di sini, kes sembuh baru sebanyak 22,701 kes, iaitu lebih tinggi berbanding kes positif baru sebanyak 19,733. Walaupun ada sedikitlah peningkatan berbanding hari sebelumnya, kan Farin? Ya, tapi benar. alhamdulillah kes positif kes yang sembuh lebih tinggi berbanding kes yang positif. Inilah trend positif yang kita lihat sejak akhir-akhir ini. Namun ada satu lagi angka yang harus kita sentiasa berikan perhatian dan kita harapkan ada perubahan, iaitu kadar kematian setiap hari. Dan kalau kita melihat tadi adalah taburan statistik untuk setiap negeri di Malaysia, dan ini juga merupakan satu yang baik, di mana kategori 1 dan 2 merangkumi 97.8% daripada keseluruhan jumlah jangkitan baru. Dan kita juga nak kongsikan satu lagi berita baik, yang mana semalam tulah di media sosial selepas pengumuman ini dibuat, rata-rata ramai orang yang orang kata dah masuk orang putih ni upload lah, muat naik di laman sosial Instagram dan Facebook, iaitu tentang peralihan fasa bagi Lembah Klang daripada fasa 1 pada fasa 2. Antara yang berita gembira yang di rata-rata ini adalah antaranya pergerakan antara negeri Selangor, Wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya. Dan ini yang banyak dikongsikan bersama dengan saya semalam, Fiza, tentang aktiviti sukan yang dinantikan oleh rakan-rakan saya di grup WhatsApp. Kita dah boleh main bola, kita dah boleh bersenam. Jadi main badminton dan sebagainya. Betul. Kan? Jadi sesuatu yang sangat-sangat disambut baik. Tapi apa-apa pun, yang paling penting, walaupun ada pelbagai kelonggaran yang telah pun diberikan untuk kita menyeimbangkan antara kesihatan dan juga sosial serta ekonomi, tetapi janganlah kita ambil mudah tentang segala SOP yang telah pun ditetapkan. Okey, Farin, minggu lepas Farin ada cabar saya. Ramai yang menuntut. Kita ada tak klip video Farin buat minggu lepas tu? Kalau ada, boleh tak kita play dulu apa cabaran Farin kepada saya? Okey, ready? Okey, mari kita saksikan kalau ada. Ini, tapi saya sebenarnya nak menutup siaran ini dengan ada satu pantun untuk Fiza. Beras ditumbuk dibuat bedak, lesung terjatuh jari terluka. Bukannya Fiza tak ada orang hendak, masalahnya hati dia belum terbuka. Alamak, tak sempatlah nak buat, nak reply. Kenapa awak tak cakap tadi? Sempat saya Google, saya buat tadi. Dapat. Saya sediakan pantun untuk awak untuk dikongsikan. Terima kasih, Farin. Saya akan jawab pantun tu minggu depan, Farin. Okey. Jawab, jangan tak jawab. Saya dah janji nak jawab, tapi sebenarnya saya buat lupa juga semalam. Tiba-tiba dekat Instagram kita ada pula penonton Wanita hari ini yang menuntut janji tersebut. Terima kasih. So ini pantun dia, pantun balas. Mari kita dengarkan balasan pantunnya. Belum apa-apa nak gelak macam mana. Okey. Bangun pagi gosok gigi. Okey. Siapa tak buat kena seligi. Okey. Bukan hati tak terbuka lagi. Tunggu yang elok tak sampai lagi. Itu dia. Terima kasih Fiza atas balasan pantun itu. Hari ini jangan bagi surprise lagi tau. Tak ready. Okey. Alright, itulah dia gurau-gurauan yang kita rasa sebelum kita nak kongsikan pelbagai lagi pengisian menarik bersama dengan anda. Inilah sama-sama. Kadang-kadang kan Farin, gurauan-gurauan sebegini juga secara tak langsung dapat merelakskan minda kita. Jangan terlalu stres, jangan selalu tertekan. Kita kena sentiasa bersangka baik dengan kehidupan, kena sentiasa cari antara jalan-jalan untuk menghiburkan hati kita sendiri. Benar, saya pun dah mula cari pantun lain. Okey, tapi ada lagi yang menarik yang kita ingin kongsikan kepada anda. Selain daripada pantun tadi, ini ada satu kisah sebenarnya, Fiza. Kita ni sebenarnya kadang-kadang bila nak
nak buang-buang barang tu kena tengok-tengok juga, Fiza. Betul. Betul. Lagi-lagi kan kadang-kadang ni memang sikap orang perempuan lah. Kadang-kadang lagi-lagi mak-mak kita kan memang suka selit-selit barang. Betul. Maksudnya kadang-kadang kita simpan barang tu, kita simpan di tempat-tempat yang sukar untuk orang nampak. Tetapi jangan sampai terlupa. Ini yang kami nak kongsikan tentang kisah seorang wanita yang nekat untuk selongkar lori sampah demi barang kemas di Sik Kedah. Di Sik Kedah. Seorang wanita ini bernasib baik apabila barangan kemas miliknya yang dibuang, Farin, dalam tong sampah secara tak sengaja kembali ditemui. Tapi yang cukup menarik apabila beliau ini orang kata mengejar lah, menunggu lori sampah sampai ke tempat pelupusan sampah. Dan alhamdulillah beliau berjaya menemuinya dan dilaporkan anggaran nilai emas tu adalah sekitar RM70,000. Masya-Allah. Inilah yang orang kata kalau rezeki tak salah alamat. Inilah dia. Memang rezeki tak salah alamat dan ini inisiatif lah. Mereka terbuang sebenarnya barang kemas tu secara tidak sengaja yang diletakkan di dalam bekas. Dan sememangnya wanita tersebut juga bernasib baik kerana tempat tinggalnya menjadi lokasi terakhir operasi kutipan sampah tersebut. Jadi sempatlah dia dah berlagaklah dia terbuang tu kan. Jadi tak banyaklah sampah dia nak cari tu. Terima kasih juga kepada pihak yang membantu beliau untuk mendapatkan kembali emas tu. Sebab tu kadang-kadang yang paling saya takut tentang simpan-simpan barang ni, kadang-kadang kita sendiri nak kata orang tua pun kadang-kadang kita mula-mula nak merahsiakan tempat simpanan tu. Tapi di penghujung kita sendiri terlupa kita simpan kat mana. Itu betul juga. Ini bukan kata orang tua je, kadang-kadang orang yang dah nak tua ni pun macam tu. Saya kadang-kadang terlupa juga. Kadang-kadang bukan je barang-barang kemas. Jadi saya rasa kalau barang-barang penting ni kalau kita mudah lupa, kita mungkin perlu macam kongsikan kepada ahli keluarga yang kita percaya untuk kita bagi tahu kat mana kita letak tempat ataupun barang tersebut. Kerana apa tahu Farin? Kadang-kadang bukan sebab kita terlupa je. Kita tak tahu juga pasal ajal dan maut kita, tentang kesihatan kita, supaya kalau apa-apa berlaku kepada diri kita, ada waris kita yang tahu di mana letaknya barang-barang berharga tersebut, seperti macam pasport, surat beranak, barangan kemas. Ini barangan-barangan yang memang kalau terjadinya perkara seperti meninggal dunia, ini perkara-perkara yang penting untuk kita kad pengenalan tu kena diserahkan semula kepada polis. Kita perlu buat surat mati dan sebagainya kan. Jadi ini memang harus kita beritahu kepada waris kita. Dan bukannya apa, saya paling risau lagi juga apabila berlaku keadaan macam tu, kalau kita masih hidup dan kita tak jumpa, kita meroyan sendiri. Saya ingatkan meroyan ni orang perempuan je, tapi orang lelaki pun suka meroyan juga. Itu saya kata mungkin ada, ataupun sebenarnya Fiza, perkataan meroyan ni cukup menarik. Kita, masyarakat kita, orang Melayu ni, dia suka, kau jangan nanti nak meroyan nanti kau meroyan sendiri, ataupun meroyan itu, meroyan pagi-pagi ini. dah meroyan. Sebenarnya apa meroyan ni? Meroyan yang kami nak kongsikan kepada anda ini memang ada perkaitannya bagi wanita selepas bersalin, postpartum depression ataupun meroyan ini yang akan kami kongsikan bersama dengan anda di Wanita Hari ini. Jadi kita nak mengajak semua untuk bersama-sama dengan kita, termasuklah sebenarnya kaum Adam, terutamanya para suami, untuk kita memahami apakah sebenarnya yang dikatakan meroyan atau postpartum depression ini, kerana kita sama-sama nak tahu punca dan bagaimana untuk kita menanganinya, terutamanya kepada wanita. Betul tu. Sokongan daripada suami dan juga keluarga juga amat penting. Ini akan kita kongsikan sebentar lagi, tetapi seperti biasa, kalau anda mungkin ada sebarang pengalaman, perkongsian ataupun persoalan yang ingin anda tanyakan kepada kami, anda terus kongsikan di laman sesawang yang telah pun tertera di kaca TV ketika ini. Iaitu Facebook Wanita Hari TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Jadi kita akan berehat hanya seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama saya dan juga Fiza sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Pantun satu. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Proses kehamilan, kelahiran dan melalui fasa berpantang merupakan pengalaman yang tidak dapat dilupakan bagi setiap pasangan suami isteri. Namun bagi sesetengah wanita, momen indah ini boleh bertukar menjadi detik hitam buat si ibu disebabkan oleh tekanan emosi yang dihadapi semasa tempoh berpantang. Menurut kajian, dianggarkan lebih 15% wanita selepas bersalin berhadapan dengan masalah kemurungan iaitu meroyan atau postpartum depression. Hal ini kerana gangguan emosi terhadap wanita yang baru sahaja melahirkan boleh berlaku akibat perubahan hormon secara drastik dan ianya boleh mempengaruhi keadaan fizikal serta emosi seseorang. Justru tempoh berpantang yang betul amat penting bagi golongan ini kerana melalui proses kehamilan sehingga fasa penjagaan bayi bukanlah sesuatu yang mudah buat seorang wanita. Namun persoalannya,
Sejauh manakah kesedaran tentang pentingnya penjagaan emosi wanita berpantang? Dan apakah kesan yang boleh berlaku akibat daripada masalah ini? Itu dia laporan ringkas yang disediakan oleh wartawan kami Ain untuk membuka perbincangan kita pada hari ini. Dan kalau kita dapat lihat sebenarnya satu perkataan postpartum depression dan juga meroyan ini, tapi saya pasti kita selalu sebut tapi kita tidak benar-benar memahaminya dan ada kalanya ada pihak-pihak yang mengalami tapi mereka tidak mengetahui. Dia bukan isu yang baharu tetapi ia boleh jadi isu yang tabu sebab kadang-kadang sukar untuk dibincangkan tentang isu-isu begini kerana ada kala dalam kalangan masyarakat beranggapan bahawa individu yang mengalami masalah meroyan ini yang seringkali dikaitkan dengan masalah mental. Dan ini sebenarnya perkongsian yang kami nak kongsikan kepada anda ibu bapa dan juga bagi mereka yang merancang untuk menjadi ibu bapa baru. Ini penting untuk sama-sama kita berkongsi ilmu yang akan dikongsikan oleh dua orang tetamu kita dalam talian ketika ini. Baik pun telah bersama dengan kita adalah Profesor Madya Dr. Nisha Angela Dominic, pensyarah dan pakar perubatan UNG Clinical School Johor Bahru, Monash University Malaysia, dan juga Dr. Marina Abdul Rahman Sabri, pakar perubatan psikiatri dan pensyarah Hospital Sultanah Aminah. Terima kasih bersama kita pada hari ini, Doktor. Dan juga Prof. Thank you. Okey. Baiklah, Prof, sebagai pembuka tirai kita ini, Prof, mungkin ada yang dah tahu tetapi ramai juga mungkin yang belum tahu dan tak faham sebenarnya. Kalau boleh Prof terangkan apa yang kita boleh faham dan tahu tentang postpartum depression ataupun meroyan ini, Prof. Ya, so sebenarnya postpartum depression adalah masalah kemurungan atau meroyan seperti perkataan tersebut antara ibu-ibu yang bersalin selepas bersalin, dan ini boleh berlaku mungkin dalam 3 bulan pertama dan kadang-kadang sampai setahun lepas bersalin. Baik, ini maka dengan ini jelas ianya berlaku selepas bersalin. Okey, kita akan sambung lagi bersama dengan Prof, tapi kita nak bersama dengan Dr. Marina pula. Okey, Doktor, kalau kita lihat dari sudut pandang Doktor sendirilah, apakah itu meroyan daripada sudut pandang psikologi ataupun psikiatrinya? Okey, alright. Secara amnya, meroyan ni biasa kita pakai untuk sama ada postpartum depression ataupun postpartum psychosis. Tapi, secara klinikalnya sebenarnya meroyan ni digunakan untuk postpartum psychosis. Tapi sebab secara am kita boleh pakai mana-mana dan biasa berlaku kepada ibu-ibu yang selepas bersalin lah. Cuma postpartum psychosis ni agak lebih teruk dan lebih kritikal berbanding dengan postpartum depression. Memandangkan doktor dah kongsikan tentang postpartum psychosis ini yang dikatakan lebih teruk daripada postpartum depression. Sebelum kita nak pergi kepada Prof, nak kita tanyakan dari terma-terma kesihatannya. Doktor, bila kita bercakap tentang meroyan ini, ia seringkali ataupun sukar nak dikongsikan kepada masyarakat ataupun ahli keluarga kerana kadang-kala ia dilihat sebagai satu masalah mental. Orang takut dia bagi tahu yang dia meroyan, orang akan kata dia gila, dia tak betul dan sebagainya. Adakah sebenarnya benar postpartum psychosis ini ada kaitannya dengan masalah mental? Okey, dia memang berkaitan dengan masalah mental. Tapi masalah mental ni bukannya maksudnya dia gila. Cuma disebabkan oleh kerana gangguan. Apabila seseorang yang selepas bersalin, seorang ibu tu, dia melalui bermacam-macam proses di mana hormonnya berubah. Okey, pada sebelum bersalin dan selepas bersalin, dan dia juga mengalami komplikasi, terutama sekiranya mengalami komplikasi selepas bersalin, itu akan menambahkan risiko dia untuk mendapat postpartum psychosis. Psychosis bahayanya sebabnya dia ke arah di mana ibunya tidak sedar sebab dia dalam keadaan halusinasi dan berdelusi. Baiklah, Prof, kalau kita bercakap tentang postpartum ini, ada beberapa kategorinya kan, Prof. Kalau tadi Prof dah terangkan dengan lebih lanjut, ia boleh berlaku dalam tempoh 3 bulan selepas ibu itu bersalin. Adakah sebenarnya ia ada perkaitannya dengan perubahan hormon dalam badan ataupun faktor-faktor lain yang juga boleh menyumbang kepada masalah postpartum depression ataupun meroyan ini? Ya, betul. Selepas bersalin, seperti Dr. Marina dah terangkan, uri yang kita salinkan itu penuh dengan hormon. Dalam 9 bulan ibu mengandung. So selepas uri dilahirkan, lepas bayi dah disalinkan, hormon itu akan mendadak ke bawah sangat cepat. So dalam minggu yang pertama tu ada banyak perubahan yang berlaku kepada ibu yang baru bersalin. Dan untuk sebagai ibu yang first time mother ini agak luar biasa perasaan dia. So ini satu daripada faktornya dan ini tak boleh dikawal. Kita tak boleh elakkan perubahan ini. So ini satu daripadanya. Tambahan pula ada faktor-faktor lain yang boleh mencetuskan
postpartum depression atau meroyan ini ya, yang kita tahu dari kajian-kajian di Malaysia dan seluruh dunia. Satu daripada faktornya ialah masalah perkahwinan ya, stres atau tekanan daripada menjaga bayi yang baru ya, bayi yang menangis-nangis. Kadang-kadang sebagai ibu yang baru kita tak tahu kenapa bayi menangis ya. Sudah diberi susu, sudah ditukar lampinnya tapi masih menangis tanpa sebab. So itu adalah masalah kadang-kadang yang boleh mencetuskan masalah PPD ya. Antaranya lah, ada banyak lagi faktor. Baik Prof, menarik apa yang Prof terangkan tadi. Cuma saya nak cuba memahami lebih lanjut tentang masalah hormon dan adakah masalah-masalah selepas kelahiran ataupun selepas bersalin itu memburukkan lagi keadaan ataupun bagaimana hormon itu bertindak kepada seseorang ibu yang baru lepas bersalin? Ya, so kebanyakan ibu yang bersalin boleh menghadapi beberapa perubahan. Yang paling common atau yang ringan ialah maternity blues. Maknanya yang minggu pertama ibu tanpa sebab akan menangis. Saya sendiri pernah mengalaminya sebagai seorang ibu ya. Suddenly saya mula menangis tanpa sebab dan saya tak boleh kawalkan sebab hormon yang berubah itu. Tetapi selepas beberapa hari saya dah biasa dengan rutin, dengan sokongan keluarga, suami dan sebagainya, saya boleh adjust. Dan itu sahajanya. Dia berhenti kat tahap itu. Ya. Tetapi Prof, sorry Prof. Tadi Prof cakap tentang ibu yang pertama kali kebiasaannya kan bila kita lihat tentang tak tahu anak menangis sebab apa dan kemudian mungkin ibu tu juga mengalami perubahan fizikal dia Prof. Dulu kulit tegang lagi, lepas bersalin kulit kendur, warna berubah. Macam-macam dia fikir. Jangan gelak, betul lah. Betul ke doktor? Betul. Jadi Prof, adakah faktor-faktor ini juga boleh mendorong kepada perkara ini dan berapa lama perkara ini boleh berlaku? Di samping juga adakah faktor umur juga memainkan peranan sebenarnya Prof? Faktor umur saya tak rasa faktor yang sangat penting, tetapi sekarang wanita yang lebih umur yang lebih meningkat sedang mengandung anak yang pertama ya, kita dah perhatikan banyak perubahan dari segi first time mothers. Tetapi saya rasa sokongan keluarga dan suami sangat penting dalam isu ini, dan perubahan badan memang sesuatu. So kalau ibu itu seseorang yang ada low self esteem dari permulaannya, itu pun boleh menambah risiko seseorang wanita untuk dapat postpartum depression atau meroyan. Mungkin Dr. Marina pun boleh tambah sikit. Betul. Saya suka usik Fahrin, tapi Fahrin sewaktu isteri dalam pantang. Memang Fahrin memang jaga kan? Sentiasa memberi sokongan. Jadi untuk mengelakkan daripada isteri daripada mengalami masalah tekanan, kesedihan dan dia tak faham satu situasi yang baru sebenarnya untuk wanita yang baru lepas bersalin. Itu pengalaman yang saya boleh kongsikan. Alhamdulillah dia tersenyum je. Suami dia ceria. Alhamdulillah. Okey, Fahrin, kita nak kongsikan sesuatu juga kepada penonton kita. Ada sesuatu yang telah disediakan oleh wartawan kami Ain untuk anda. Selepas ini kita akan tanyakan soalan pada Dr. Mena. Kita saksikan ini terlebih dahulu. Meroyan atau mengalami gangguan emosi selepas bersalin pastinya pernah dialami oleh ramai wanita semasa tempoh berpantang. Mengimbas kembali detik menakutkan itu, Nurul Nadia Masrum, 35 tahun atau lebih dikenali sebagai Nat Masrum, mengakui pernah mengalami situasi tersebut selepas kehilangan anak pertamanya 10 tahun yang lalu akibat mengalami alahan pada susu formula. Sejurus selepas kehilangan anak pertama saya ketika itu, tidak dapat dinafikan saya mengalami fasa kesedihan yang melampau sehingga saya dapat memerhatikan anak saya dalam dukungan saya walaupun sebenarnya anak saya telah pun dikuburkan ketika itu. Saya mengalami kesedihan yang berlarutan sehingga mengambil masa 5 tahun untuk saya pulihkan diri semula. Dan dalam keadaan saya mengalami kemurungan seperti itu, saya banyak menangis, banyak menyendiri dan tidak mahu bergaul dengan sesiapa sahaja. Dan saya telah menyaaktif semua platform media sosial saya ketika itu kerana saya tidak ingin berjumpa dengan sesiapa sahaja dan tidak mahu ditemui oleh rakan-rakan saya ketika itu. Menurut Nat, dia mengambil masa selama 5 tahun untuk kembali pulih sepenuhnya. Kini, dia bergiat aktif menulis di media sosial di mana dia dapat menjadikan penulisannya itu sebagai cara terapi diri. Melalui jurnal penulisan itu sendiri, tidak dapat dinafikan saya dapat membantu diri saya untuk pulih daripada fasa kemurungan
Dan selepas itu saya telah persiapkan diri dengan ilmu-ilmu keibubapaan sebelum saya mendapat anak yang kedua untuk mengelakkan fasa kemurungan ini berlaku semula. Berbekalkan sokongan dari suami, keluarga dan rakan-rakan, dia kini mengakui lebih tenang dan turut menasihati kepada para ibu di luar sana agar sentiasa memahami keupayaan diri dan tidak terlalu mendesak untuk menjadi ibu sempurna. Membiarkan fasa kesedihan ini melarat sehingga kita mengalami fasa emosi yang tidak stabil, dan mungkin ada ibu-ibu yang selepas kelahiran mengalami kemurungan apabila mengalami masalah dalam penyusuan susu ibu, sukar untuk mengendalikan tangisan anak dan tidak dapat tahu tentang apa yang anak kita perlukan dan menjadikan diri kita tertekan sebagai seorang ibu. Jadi untuk mengelakkan semua ini daripada berlaku, persiapkan diri kita dengan ilmu daripada awal lagi supaya kita dapat berhadapan dengan cabaran seperti ini. Baik, terima kasih di atas perkongsian dan pengalaman beliau sebentar sahaja tadi. Okey, seperti mana yang saya janjikan tadi, saya nak bertanyakan soalan kepada Dr. Marina. Okey, doktor, kalau adakah setiap masalah yang dialami, masalah mental masalah tekanan yang dialami oleh seseorang ibu yang sedang berpantang ataupun lepas bersalin ni, memang kategorinya adalah postpartum depression dan juga meroyan? Dan mungkin bagaimana, ada tak faktor-faktor lain atau nama lain sedangkan dia sebenarnya ada masalah lain sebenarnya? Atau bagaimana, doktor? Okey, alright. Itu soalan yang sangat baguslah sebenarnya, sebab kadang-kadang kita akan agak confused mana yang depression ni, mana meroyannya. Okey, masalah-masalah yang dalam waktu berpantang ni sama ada berkait dengan berpantang ataupun mungkin ibu tu sendiri dia mengalami komplikasi-komplikasi daripada semasa selepas bersalin. Jadi itu akan menaikkan risiko lah untuk seseorang ibu tu untuk dapat meroyan. Okey, masalah macam seperti masalah-masalah ekonomi, masalah suami, dari segi sokongan keluarga semua, mungkin ada anak-anak lain yang anak-anak ramai, ini pun akan menambah risiko lah. Tetapi yang paling risiko-risiko utamanya adalah sekiranya sebelum ni dia sendiri pernah mengalami postpartum depression, pernah meroyan di kelahiran sebelumnya, dalam keluarga tu sendiri ada sejarah, memang ada sejarah meroyan. Okey, dan semasa dia mengandung tu sendiri memang dia mengalami tekanan ataupun mengalami masalah mental. Jadi itu akan menaikkan risikonya untuk mendapat meroyan lah ketika selepas bersalin. Jadi doktor bersetuju kalau ada mereka yang berpendapat atau bertanyakan adakah meroyan atau postpartum depression ni merupakan antara masalah-masalah yang berkait dengan keturunan? Ada, memang ada risiko di situ, memang ada keturunan di situ, tapi bukan bermakna seperti kita katalah kalau misalnya kata ada 4% risiko untuk dapat, tapinya 4% risiko di situ. Ada lagi 96% risiko untuk tidak dapat meroyan tu. Tapi ada lagi faktor-faktor lain yang kita boleh kawal seperti sokongan. Kalau keluarga semua menyokong, seperti tadi kan yang Pak Ali cakap, dia sokong isteri dia bantu ketika dalam berpantang. Dia jaga, doktor. Betul, dia kena jaga. Dan penting, itu adalah salah satu soalan yang biasa kalau kami terima rujukan perempuan mengandung. Ibu tu kami akan tanya, nanti dalam pantang, siapa yang akan tolong menjaga? Kalau dia berpantang sendiri, risikonya untuk dapat postpartum depression adalah sangat tinggi. Okey. Doktor, kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini, doktor, kalau kita kaitkan dengan keadaan dan juga situasi pandemik ini, dengan ada yang dibuang kerja, keadaan tertekan, seperti doktor dah kongsikan tadi kan, daripada tempoh mengandung sampailah bersalin dan sebagainya, kemudian tak dapat keluar rumah dan sebagainya, adakah ini juga antara faktor-faktor yang mendorong kepada boleh berlakunya masalah postpartum depression ini, dan ia berterusan? Dia tak sembuh selepas 3 bulan, doktor, tetapi dia berterusan sampai ke hujung tahun. Sebab kadang-kadang ada yang melalui pembacaan, ada yang kata tak ada orang jaga, suami jauh, ibu bapa jauh, tak ada orang urut dan sebagainya, terpaksa menguruskan bayi dan juga anak-anak lain seorang diri. Yang mana ini juga adakah faktor-faktornya, doktor? Ya, ia boleh menjadi salah satu faktor yang boleh menyebabkan ia boleh berterusan, tapi tak semestinya. Itu sebab ibu tersebut kena minta bantuan. Okey, di mana dia hendak minta bantuan, dan sekiranya ibu tu sendiri tidak tahu
orang sekeliling kena tahu macam mana untuk beri bantuan kepada ibu tersebut. Kena sedar, orang sekeliling kena sedar tentang tanda-tanda amaran. Okey, doktor dan juga Prof. Ini soalan terbuka kepada kedua doktor. Kadang-kadang selain dari faktor-faktor ini doktor, ada juga yang mengatakan bahawa faktor-faktor rendah diri. Contoh, apabila kita dalam kumpulan, kadang-kadang adalah kumpulan-kumpulan sekolah ke, kumpulan ibu-ibu ke kan. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Individu A kata, oh hari ni dia boleh pump susu berapa ounce. Dia boleh berikan susu berapa banyak dekat bayi dia. Dan faktor-faktor ini kadang-kadang membuatkan seseorang itu merasakan, oh saya pula tak keluar air susu. Saya pula tak boleh beri susu susu ibu kepada anak saya. Jadi ini juga antara faktor-faktor juga yang boleh mendorong kepada boleh berlakunya masalah postpartum depression ni, Prof. Betul, memang boleh. So itu sebab kita kena bersama dengan kumpulan sokongan yang lebih positif kepada kita. Sebenarnya video yang dimainkan tadi, Puan Nurul memberitahu yang kawan-kawannya juga memberi dia banyak sokongan. So kita kena masuk ke dalam kumpulan sokongan atau support group yang boleh membantu kita menghadapi masalah ini. Breastfeeding atau tekanan untuk breastfeeding pun adalah sesuatu yang boleh menyebabkan banyak tekanan kepada wanita atau ibu. Ya, so sokongan daripada cara-cara untuk menambahkan susu, ada banyak cara yang kita boleh dapatkan idea. Tapi kita kena masuk grup yang betul lah. Ya. Okey, kena masuk kumpulan sokongan yang betul. Tapi macam tadi doktor katakan, selain pada kumpulan sokongan, orang yang paling penting sekali untuk memberi sokongan kepada isteri adalah suami. Dengan saya dengan bangganya, Prof. Okey, tapi Prof Nisha, saya nak tambah sedikitlah. Okey, katalah kalau kita dah melihat perbincangan kita ni, kita mungkin dah mula sedar, kita tahu kita ada masalah tekanan. Mungkin kita tahu kita ada mungkin sedikit sebanyak keturunan kita yang pernah mengalami depresi seperti ini. Bagaimana daripada peringkat awal ataupun adakah ubat-ubatan yang disediakan atau boleh membantu golongan seperti ini? Boleh. So kalau kita mengesan yang seorang ibu menghadapi postpartum depression atau meroyan, ada rawatan yang sesuai. Pakar-pakar psikiatri macam Dr. Marina adalah antara doktor yang akan membantu kita untuk menjaga wanita seperti ini. It's like multidisciplinary, it's a multi-team effort. Dan tak semestinya dia perlu makan ubat. Mungkin dia hanya perlu seseorang untuk bercakap dengannya. A bit of one-on-one talk time, therapy, dan juga ada ubat yang boleh digunakan. Dan dia bukan untuk jangka masa yang panjang, ya. Doktor akan tengok bagaimana progres dia. Dia akan jumpa dengan family, dengan suami. So semua faktor itu akan diambil berat juga, ya. Dan untuk ibu yang ingin bagi susu badan, kebanyakan ubat yang dipakai untuk merawat postpartum depression selamat untuk bayi terus menyusu susu ibu. Ya? Okey. Maknanya ada ubat-ubatan yang boleh membantu ibu-ibu yang mengalami masalah postpartum depression ni. Sebelum kita nak pergi kepada pendapat orang ramai, Prof, saya nak tanyakan satu soalan ini kepada doktor juga. Silakan. Beberapa tahun yang lalu, pada tahun 2018, tular di Malaysia tentang satu kes di mana seorang ibu itu mengelar anaknya sendiri. Yang mana ibu ini dalam tempoh 2-3 hari sebelum tu, suaminya melihat memang ibu ni selalu termenung, bersendirian dan sebagainya. Dan pada hari kejadian, ibu mengelar anaknya sendiri. Dan ini merupakan antara kisah yang tular di Malaysia, dan bukan itu sahaja, ada banyak lagi kes-kes yang melibatkan dan juga berkaitan sebegini. Ini doktor, bila kita cakap tentang peranan sokongan, kadang-kadang kita dalam keadaan, apatah lagi bagi ibu bapa pertama, dia tak sedar bahawa itu satu perubahan dan itu satu kelainan. Dan kadang-kadang kita rasa macam itu perkara biasa je tu, layan emosi sebagainya. Tetapi macam mana kita nak beritahu kepada masyarakat bahawa ini satu isu yang penting, bahawa setiap orang ada peranan untuk mengambil tahu dan mengambil bahagian dalam membantu ibu-ibu yang baru bersalin ini. Okey, dari segi ada tanda-tanda amaran lah. Tanda-tanda amaran seperti gangguan tidur. Okey, sebab dia terlebih tidur ataupun kurang tidur, tak boleh nak tidur, ataupun gangguan selera makan. Tapi alarm yang paling kita, amaran yang paling kita perlu tengok adalah penjagaan bayi itu sendiri. Sekiranya ibu tersebut tidak dapat menjaga bayi dan tidak dapat menguruskan diri sendiri, jadi itu adalah satu petanda yang sangat tinggi yang kemungkinan ibu itu sedang mengalami postpartum depression atau sedang meroyan. Okey, kalau kita melihat pada keadaan di mana macam seolah-olah ibu tu tak peduli dengan anak tu, dia tak nak jaga, tak nak bagi susu, memang perkara ni
sebenarnya berlaku. Okey, kita dah bincangkan sesama kita tentang isu ini, tapi kita juga ingin berkongsikan tentang pendapat orang ramai mengenai topik kita pada hari ini bersama dengan anda. Kita saksikan. Silakan. Adalah satu situasi yang paling ditakuti oleh para ibu selepas bersalin. Saya mempunyai beberapa rakan yang menceritakan situasi meroyan ringan ini. Mereka selalu mendengar bisikan yang menyuruh mencederakan bayi mereka, terutama sekali apabila bayi mereka menangis. Tak seharusnya dipandang ringan. Ia salah satu severe depression, especially untuk mak-mak yang baru first time melahirkan anak. Macam saya sendiri tak adalah sampai mengalami depression tu. Cumanya at certain time, because you dengan physical you yang baru lepas melahirkan anak, dengan emosi you yang tak stable, dengan penat and so forth, memang kita tend to have that depression. Pelbagai perubahan yang dilalui oleh seorang ibu, perubahan hormon, kurangan waktu tidur, dengan adjustment terhadap kehadiran anak kecil itu sendiri. Saya sendiri pernah mengalami gangguan emosi selepas melahirkan anak kedua. Beliau terpaksa dimasukkan ke dalam NICU. Saya sebagai seorang ibu rasa takut, rasa risau, rasa serba salah. Ini menyebabkan rasa mudah nangis, mula untuk berfikiran bukan-bukan, dengan limitation untuk bergerak. InsyaAllah kalau kita dapat express apa yang kita rasa tu, kita akan rasa much better. Baik, itu dia pendapat mereka di luar sana, pelbagai pendapat, tapi rata-rata sememangnya wanita dan juga para isteri ataupun ibu yang sedang hamil ini memang takut tentang keadaan ini dan tidak pasti. Okey, baik, mungkin saya nak juga tanyakan kepada, sekali lagi kepada Dr. Marina. Okey, di mana, adakah apakah jalan terbaik bagi seorang lelaki, seorang suami untuk memahami keadaan ini kepada seorang wanita? Sebab tu saya kata daripada awal tadi kan, kadang-kadang kita main sebut je, awak jangan nak meroyan, awak ni dah kenapa, awak ada masalah jiwa ke? Tapi sebenarnya mereka tidak tahu tentang perkara ini. Silakan doktor. Okey, di sini saya nak katakanlah, lelaki tidak akan boleh faham apa yang seorang wanita sedang alami. Sabar, jadi jangan cuba nak fahamlah. Okey. Tapi di sini apa tugas seorang suami adalah untuk melihat perubahan itu sendiri. Isteri kita tahu ada perubahan pada dia. Kita nampak perubahan tu. Kita tahu isteri kita bukan orang yang sama dah seperti sebelum ni. Jadi itu adalah petandanya yang di mana isteri kita memerlukan bantuan. Jadi di situ suami boleh memainkan satu peranan, sama ada dari segi dia tengok apa yang dia boleh buat, dia lakukan. Sama ada dengan mendengar, dengan memberi sokongan, dengan membantu dari segi kerja rumah, dari penjagaan isteri dalam bersalin, dan juga penjagaan bayi itu sendiri. Tapi jika sudah di luar kemampuan, maka suami mesti minta bantuan. Itu bantuan profesional lah. Jadi perlu dapatkan bantuan sokongan daripada suami dan juga bantuan profesional ya doktor. Sebab dulu-dulu doktor kita selalu harapkan mak kita jaga kan, mak cik kita ke kan, tapi sekarang ni banyak juga yang dah berkemampuan ataupun dah buat perancangan. Betul. Jadi disimpan duit untuk panggil daycare macam mana tu ya, orang confinement lady, confinement center. Kalau macam tu boleh membantu juga ya doktor? Boleh. Tapi kadang-kadang kalau berpantang terlalu ketat juga, ia merupakan salah satu faktor yang akan menyebabkan wanita tu, ibu tu akan mengalami tekanan juga. Ni penerbit saya. Roommate ni. Penerbit saya dia terus jerit tekanan, dia kata. Okey, Prof, di penghujung perbincangan kita ini, apa yang perlu kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita? Apa yang kita perlu tahu sebagai seorang wanita, sebagai bakal ibu muda, individu yang pernah menjadi ibu, ahli keluarga dan suami khususnya, apa persediaan-persediaan yang perlu kita tahu sebelum kita nak mengandung, melahirkan anak dan mengetahui tentang boleh berlakunya postpartum depression ini kepada ibu-ibu yang melahirkan anak, Prof? Ya, betul. So saya rasa macam ini, rancangan macam ini adalah peringkat yang awal ya, yang kita boleh membuat kesedaran antara semua orang. Dan juga sebenarnya dekat dalam Kementerian Kesihatan ya, kebanyakan ibu akan menjalani kelas-kelas masa mengandung. Kelas mengenai penyakit darah tinggi, kencing manis masa mengandung, macam mana cara menyusu badan dan sebagainya. Tetapi saya rasa bahagian seperti postpartum depression dan meroyan kita tak banyak bincang tentang ya. Ini adalah satu cara yang kita boleh membuat kesedaran antara ibu-ibu dan juga keluarga. Ya. Satu lagi nasihat ialah saya rasa 100% kita tak boleh mengelakkan masalah ini sebab kita akan mengalami
hormonal changes atau perubahan hormon selepas bersalin. So kita punya strategi untuk mengatasi perubahan itu akan dijangka dalam masa yang akan datang. Satu lagi ialah pengamal perubatan, jururawat semua jururawat atau healthcare professional boleh kesan tanda-tanda post depression atau sejarah depression bila berjumpa dengan ibu yang tengah mengandung, supaya kita tahu langkah-langkah yang kita boleh ambil dan nasihat yang kita boleh berikan kepada suami dan keluarga selepas mereka dah lahirkan anak. Ya, so ini antara cara-cara lah yang kita boleh buat. Yang penting kita kena kesan masalah ni secara awal lah. Ya, so semua orang main peranan yang penting. Okey, katalah ada pasangan ataupun di kalangan para ibu yang sedang dalam pantang ni, yang sedang menonton, dan kemudian mereka rasa mereka tak mampu menangani isu depresi ini. Di mana mereka boleh dapatkan bantuan dan juga boleh hubungi untuk dibantu? Mereka sebenarnya, I think Marina, maybe. Okey, silakan. Prof ataupun doktor silakan. Okey, kat situ, di sebenarnya di setiap klinik kesihatan, mereka mempunyai jururawat masyarakat yang sebenarnya akan pergi melihat ibu-ibu di rumah. Terutama yang bersalin di hospital kerajaan. Jadi dia akan 10 hari pertama tu jururawat tersebut akan datang. Itu adalah tempoh masa di mana ibu tersebut boleh minta bantuan. Dan ibu tu sendiri boleh pergi ke klinik kesihatan, di mana klinik kesihatan mengadakan saringan minda sihat. Mereka boleh melalui saringan minda sihat, atau terus bawa, kalau terlalu serius, terus bawa ke jabatan psikiatri, iaitu di hospital, mana-mana hospital yang terdekat. Kami boleh bantu. Doktor, ini yang kita nak kongsikan, yang kita dah kongsikan dari awal tadi, doktor. Kadang-kadang ada individu ni dia merasakan bahawa malu, doktor. Malu nak bercakap walaupun dengan doktor, walaupun dengan jururawat ataupun ahli keluarga, kerana mereka bimbang, mereka dilabel sebagai itulah tadi, ada sakit mental dan sebagainya. Bagaimana doktor nak pesan kepada penonton-penonton kita bahawa ini bukanlah satu masalah yang besar, ia boleh dirawat dan perlu untuk individu tersebut mendapatkan bantuan? Kepada penonton semua, saya nak pesanlah. Sebenarnya meroyan ni bukan sesuatu yang kita boleh ambil enteng lah. Kita boleh pandang ringan sahaja. Ia adalah satu keadaan di mana kita boleh dapatkan rawatan. Rawatan tu tak semestinya ubat-ubatan. Mungkin secara kaunseling, atau mungkin ada, bukan setakat kami boleh bantu dari segi rawatan tersebut, tapi kemungkinan kami akan kenal pasti masalah yang terdapat di dalam keluarga tu, dan kami boleh sampaikan kepada pihak-pihak tertentu seperti kebajikan, ataupun mungkin ada NGO lain yang boleh membantu. Untuk Prof, mungkin di kesempatan ini juga, sebelum kita menutup perbincangan ini, ada sesuatu yang ingin dikongsikan, diwar-warkan mengenai satu webinar yang akan diadakan oleh Prof dan juga doktor. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami. So sebenarnya webinar ni dianjurkan oleh Monash University pada 20 September, dan webinar postpartum depression ni ialah untuk membuat kesedaran lah tentang masalah ni dengan lebih mendalami. So kita ada pakar-pakar yang buat banyak kajian dalam masalah ni, dan juga penyelidik dan petugas perubatan dan juga masyarakat keseluruhan boleh menyertai webinar ini. Ini pada 20 September. 20 September Prof? Okey, 20 September. Dan bagaimana mereka nak menyertai? So kita ada QR code yang mereka boleh scan. Saya rasa kita boleh kongsikan dengan mereka, dan juga Monash University Facebook page. Kita akan advertise di sana juga. So sesiapa yang ingin mengetahui masalah ini dengan lebih mendalami, boleh menyertai webinar ini. Baik. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nisha Angela Dominic dan juga Dr. Marina Abdul Rahman Sabri di atas penerangan dan juga penjelasan tentang postpartum depression ini. Saya pasti ada ramai dalam kalangan penonton-penonton juga yang rasa tak puas, nak tahu dengan lebih banyak lagi tentang postpartum depression ini. Jangan risau, anda boleh sertai webinar yang bakal berlangsung pada 20 September nanti. Benar. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Prof dan juga Doktor kerana bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih.
Sama-sama. Farin, saya nak ucap tahniah kepada awak. Ya. Sebab awak merupakan seorang suami dan juga ayah yang baik yang menjaga isteri dalam tempoh berpantang. Penting untuk kita tahu tanggungjawab tu sebenarnya. Macam ni puji saya ni. Tapi benar. Saya sebagai seorang lelaki secara jujurnya memang macam saya terkesan juga dengan apa Dr. Marina kata. Perempuan ni memang jangan ditanyalah. Kita kena faham je dan lelaki ni tak akan faham. Jadi itu sebenarnya yang perlu kita sebagai seorang lelaki memahami dan sentiasa menyokong apa yang mampu. Dan kalau kita dah tak mampu, kita kena dapatkan bantuan lah. Betul tu. Dan apa-apa pun kalau ada masalah tersebut, ada simptom-simptomnya, jangan berdiam diri, dapatkan bantuan daripada mereka yang lebih pakar. Awak rasa macam mana? Awak okey tak? Saya macam mana nak cakap tu, Farin? Saya tidak mengandung, saya mengandungi. Tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau duduk menanti. Masih ku tak mengerti mengapa ku miliki rasa ini. Tinggi-tinggi pohon meranti, anak ular panjang sekaki. Masih aku menanti, tapi aku takut untuk disakiti. Masih lagi renung-renung kembali, dingin rindu mengusik pada waktu. Ketika ku pandu di jalan dulu, takut terindu pikir-pikir tentang dia. Walau sudah berkenalan lama, sayup-sayup suara bila berjumpa sendu. Wah, okey. Saya tahu bukan saja Farin, tapi ramai juga dekat rumah tu yang sedang bergelik-gelik dan bergoyang-goyang. Okey, tapi saya nak tanya satu soalan dekat Farin dulu. Sabar Farin. Sekejap lagi kita buat TikTok. Nak rakam ke macam mana? Tak apa. Okey, apa soalannya? Masa awak bercinta dulu, bila awak lalu dekat jalan ke mana-mana, awak ada ingat tak, Elina? Saya ada juga, tapi itulah saya kalau dulu kadang-kadang betul juga tau. Bila itu lalu kan, cinta dia lalu kat jalan, dapat tengok rumah-rumah pun tak apa. Serius ah? Awak ada jalan duta ke tak ada? Tapi jalan duta nasib baik kat situ tak ada rumah. Yang saya tahu ada ni, bus station je. Nasib baik awak jawab betul sebab Elina tengah tengok sekarang ni. Okey, kita nak cerita tentang jalan duta ni, cinta jalan duta ini bersama dengan penyanyi kita yang dah pun berada dalam talian. Comel orangnya, Irin Siti J. Hai Irin. Hai. Kami bergurau-gurau tadi Irin. Betul ke macam tu juga ceritanya untuk lagu Jalan Duta awak ni? Ya, kongsikan. betul. Wow. Dia merindukan kekasih dia time dia tengah drive. Okey. Maksudnya tengah-tengah bawa kereta tu teringatkan kekasih lah. Waktu lalu kat Jalan Duta? Betul. Okey. First time Erin dapat tajuk lagu Jalan Duta ni pun Erin pelik kenapa tajuk dia Jalan Duta. Cuba Erin kongsikan. Lirik dia tu antaranya, jalan cerita dia tu. Okey, jalan cerita Okey, Jalan Duta ni mengisahkan tentang dua orang pasangan yang dah berkenalan. Pasangan remaja, baya-baya Erin sekarang ni. Macam kami. Macam kami berdua lah remaja juga, tapi purba sikit. Teruskan Erin. Okey, dia dah berkenalan lama tapi masih malu untuk berjumpa, untuk bergurau. Dan dalam masa yang sama, si wanita ni harapkan kekasih dia agar setia dan tak menyakitkan hati dan perasaan. Okey, Irin, Uncle Farin dia tanya. Uncle Farin dia tanya, bila masa waktu pembikinan klip video ni, adakah dibuat dalam studio ke atau memang betul-betul di Jalan Duta? Macam mana? Kita orang ada shoot juga dekat Jalan Raya tapi bukan dekat Jalan Duta, dia dekat-dekat dengan Aswara. Okey, video klip ni nampak menarik. Kita juga nak bertanya dalam kala pandemik COVID-19 ni, bila masa dan bagaimana Irin membuat penggambaran muzik video ni? Time ni Erin buat awal bulan. Bulan 5 katanya, sebelum bulan puasa. Sebelum PKP. Time tu kes COVID-19 tak banyak sangat. Okey. Dalam 1,000, 2,000 macam tu lah. Okey. Irin nak tanya jugalah, adakah sebenarnya pemilihan genre lagu, lirik lagu ni bersesuaian dengan imej dengan umur Irin sendiri ke ataupun sebenarnya memang ini percubaan saja? Tapi minat Irin pada genre yang berbeza?
Okay, actually this is my first genre yang Erin pernah bawa. Sebab sebelum ni selalu bawa lagu rock, ballad, irama Malaysia, dandut. So this is first try lah. Erin cabar diri Erin. Okey, Tara dah melalui eksperimen itu. Jadi bagaimana sambutan peminat ataupun pendengar terhadap apa yang Erin cuba ketengahkan dengan lagu ini? Okey, Alhamdulillah buat masa ni semua dapat komen yang positif dan sambutan pun Alhamdulillah baik juga. Dan ucapkan thank you kepada artis-artis yang tolong Erin untuk promotekan lagu Jalan Duta sebab diorang pun ada post juga dekat IG story diorang. Okey, Uncle Fahrin pun nanti akan buat TikTok juga untuk lagu ni ya. Erin, Ada buat Jalan Duta challenge. okey, nanti mungkin boleh mungkin uncle dengan aunty akan cuba buat lah. Okey, Erin, aunty Fiza nak tanya bagaimana nak follow Instagram dan juga di mana-mana laman media sosial kalau ada mereka yang bertanya. Erin, silakan. Silakan Erin. Okey, korang boleh follow Erin punya Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, semuanya dengan nama singkat Erin CTJ. Semuanya sama je. Wah, menarik betul lah. Klip video ni memang sungguh berwarna-warni dan saya kira memang boleh menarik perhatian golongan remaja kan. Dan jangan lupa untuk Fahrin, Dan juga kanak-kanak. ya, Uncle Fahrin akan buat challenge TikTok. InsyaAllah, nanti. insyaAllah, Erin. Kita akan tag di Instagram Wanita Hari Ini. Okey? Alright. Okey, kita ucapkan selamat jaya kepada Erin. Ya, selamat maju jaya. Jaga diri. Okey, thank you. Bye. Bye-bye. Sebut Baik. nama Erin CTJ ni, saya teringat tentang rakan penerbit kita, Erin Putri Azmi. Pun suka menyanyi juga. Suka main piano. Banyak betul bakat beliau. Okey, pastikan anda terus bersama dengan kami kerana masih banyak lagi yang menarik kami ingin kongsikan di penghujung siaran nanti. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jangan duduk sama dia. Wanita hari ini. Hari ini. Ui, ini dia Mr. Bodyguard saya. Jadi jangan lepaskan peluang bagi anda semua yang nak bodyguard macam Fahrin. Inilah dia yang dinantikan kini telah pun kembali. Ya, Mr. Bodyguard kesayangan anda semua. Adakah kali ini Aralin dapat membuat Hadif jatuh hati padanya? Nantikan semuanya dalam Kekasih Hati Mr. Bodyguard mulai 10 September. Setiap Rabu hingga Sabtu jam 9 malam di Lestari TV3. Ini dia rancangan kegemaran kini kembali. Ramai yang menanti-nantikannya. Kalau tak silap saya tempoh hari ianya tertangguh kerana pandemik COVID-19 lah. Okey, selain daripada drama menarik itu tadi, ada juga satu lagi perkongsian yang saya ingin bawakan kepada anda, iaitu daripada saya, Fahrin Ahmad, dan juga warga kerja Wanita Hari Ini mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran Siti Hasfiza Aswati Sabjahan pada 9 September 2021. Selamat hari jadi, Fiza. Yang ke-21. Terima kasih. Yang ke-21 Terima kasih. Okey, esok kita akan kembali bersama dengan rakan-rakan kita yang lain, iaitu Fahrin Ahmad dan juga bersama dengan Fatin. Kita akan bersama dengan Ayin dan juga Miza, iaitu Nak Zainal dan juga suaminya. Okey. Jadi pasangan sekepala. Okey. Jadi topiknya adalah pasangan sekepala. Tapi Fiza, awak terus je cepat je bila saya dah ucapkan selamat jadi kat awak tadi. Tak apalah, segan. Okey. Mungkin ada sebarang ucapan daripada Fiza kepada kami semua dan juga penonton-penonton di hari jadi. Tak ada ucapan. Apakah impian? Itu kejap lagi kita PM tepi. Okey. Jadi sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terus bersama kami, jangan ke mana kerana kita ada sesuatu untuk Fiza Sabjahan. Serius. Fiza, selamat hari jadi daripada kami, Wanita Hari Ini dan juga semua penonton-penonton. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Fiza. Selamat hari jadi. Wah, banyaknya. Okey, Fiza. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Okey, dengan adanya ini semua, sila berikan doa-doa terbaik anda, impian anda, kongsikan bersama dengan kami sempena ulang tahun hari ini. Ini birthday Fiza tahu? Tak boleh nak cakap sebab terima kasih semua. Terima kasih. Okey, sikit. Apa harapan, apa impian daripada Fiza? Alah, tak boleh nak cakap. Okey. Jadi, tapi saya nak ucapkan terima kasih sebab berbelas tahun saya di Wanita Hari Ini. Ya. Banyak saya belajar.
Terima kasih, semoga saya jadi insan lebih baik esok. Okey, mungkin Fiza Shahjahan begitu kata dah tak terkeluh lidahnya tak terkata. Jadi kami mewakili tim wanita ini dan juga kerja dan juga peminat-peminat wanita ini mendoakan yang terbaik buat Fiza Shahjahan. Moga panjang umur dan murah rezeki. Sekali lagi selamat hari jadi. Terima kasih semua yang hantar kek, bunga. Terima kasih Farid, terima kasih semua kru produksi Wanita Hari dan juga kru teknikal lah. Semua yang terlibat. Terima kasih. Jom masuk. Okey, amin ya rabbal alamin untuk setiap doa-doa terbaik dari kita semua. Jadi jangan lupa untuk kembali bersama dengan kami lagi esok Wanita Hari ini. Akhir sekali saya menutup dengan happy birthday to you. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Jangan buat macam ni tau. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus